masih kepada Tuan Imam bila seluruh dari orang kuasa surau muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Petang tadi kita tengok hujan begitu lebat, tetapi lagi lebat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang turun dalam bulan Ramadan. Keberkatan Allah yang turun lagi lebat daripada hujan petang tadi. Maka rugilah kalau kita tidak mengambil peluang ini sebaik mungkin untuk kita mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Quran yang saya baca tadi iaitulah Allah menceritakan kepada kita berkaitan dengan bulan Ramadan dengan turunnya ayat Al-Quran. Bulan Ramadan turunnya ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga barulah Allah sebut faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Siapa dia menghadiri dalam bulan Ramadan, ada dalam bulan Ramadan, maka adalah dia berpuasa. Allah sebut di dalam ayat Al-Quran berkaitan dengan bulan Ramadan dan juga Al-Quran. Al-Quran cukup penting dalam kehidupan kita seharian. Maka oleh sebab itu tajuk yang saya nak bawa pada malam ini untuk kongsi kita bersama iaitulah adakah kita jauh ataupun dekat dengan Al-Quran? Itu soalan yang kita nak tanya kepada diri kita tak kiralah setiap masa. Adakah kita dekat ataupun jauh dengan ayat Al-Quran? Kerana Allah sebut di dalam ayat Al-Quran tadi iaitulah Syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas, memberi petunjuk kepada seluruh manusia. Allah tak sebut seluruh kepada orang Islam. Ayat Al-Quran memberi petunjuk kepada seluruh manusia. Sayyidina Umar Ibn Khattab mendengar adik dia membaca ayat Al-Quran, memeluk agama Islam. Berapa ramai lagi orang yang belum Islam, apabila dia kaji tentang ayat Al-Quran, dia masuk agama Islam. Keistimewaan sendiri pun mengkaji berkaitan dengan ayat Al-Quran, memeluk agama Islam. Sehingga kan ada juga di kalangan orang bukan Islam menyebut, dia kata kalau berdasar kepada akhlak orang Islam pada hari ini mungkin tak masuk Islam, tapi dia kaji tentang ayat Al-Quran, dia boleh memeluk agama Islam. Betapa indah cantiknya ayat Al-Quran. Soalan yang saya nak sebut sini tadi iaitulah adakah kita ini jauh ataupun dekat dengan Al-Quran? Kalau kita dekat dengan Al-Quran, yang pertama kita sentiasa membaca ayat Al-Quran. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, kita rasa tak senang duduk kalau tak boleh baca Al-Quran. Tapi kalau kita rasa tak baca Al-Quran, senang duduk kita, bermakna kita jauh dengan Al-Quran. Tak seronok kita kalau satu hari tak baca Al-Quran. Kalau kita seronok tak baca Al-Quran, kita jauh dengan Al-Quran. Ini soalan yang kita kena tanya kepada diri kita. Kerana apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nabi sebut di dalam satu hadis sallallahu alaihi wasallam, itulah Nabi mengatakan bahawa baca Al-Quran. Nabi perintah Iqra'ul Quran, kamu semua baca Al-Quran. Kenapa Nabi perintah suruh baca Al-Quran? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Al-Quran akan datang kepada orang yang baca Al-Quran dalam dunia untuk apa? Syafi'an, memberi syafaat. Nak memberi syafaat kepada orang yang baca Al-Quran. Orang yang untung antaranya orang yang tahfiz. Dia kalau tak baca Al-Quran setiap hari dia boleh lupa. Kita ni yang tidak tahfiz ni, berapa kali kita luangkan masa untuk membaca ayat Al-Quran? Tak hairan orang boleh luangkan masa 1 jam untuk membaca paper. Tak boleh baca paper satu hari rasa tak seronok. Semalam terlepas baca paper, hari ni pergi kedai Mamat. Mamat, ada tak paper semalam? Mamat kata ada kat belakang. Dia pergi buka tengok cerita semalam. Usaha untuk nak dapat berita terkini. Ada setengah sebahagian tu pula dia langgang setiap hari untuk nak baca surat khabar.
Tapi untuk nak baca ayat Al-Quran, berapa kali kita luangkan masa untuk membaca ayat Al-Quran? Adakah kita dekat ataupun jauh dengan Al-Quran? Kalau kita dekat dengan Al-Quran, tak baca Al-Quran satu hari tak seorang. Baca Al-Quran, kerana Al-Quran itu memberi petunjuk kepada seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan Al-Quran itu juga memberi penerangan macam mana untuk nak dapat petunjuk. Orang yang jauh dengan Al-Quran jauh dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tak boleh baca Al-Quran, tambah pula tak belajar tentang ayat Al-Quran, lagi jauh untuk baca Al-Quran. Kenapa? Nak baca Al-Quran macam mana? Sebab tak boleh baca. Kita sekarang ini banyak alternatif untuk kita membaca ayat Al-Quran. Handphone kita pakai semua sekarang ini smartphone, boleh download Al-Quran dengan pekori-kori je sekali. Boleh. Tambah pula sekarang ini Al-Quran digital, pakai pen tu, letak je, digital tu baca, kita dengar je. Untuk nak belajar sebenarnya banyak, tapi kenapa kita tak boleh untuk nak mendekat ayat Al-Quran? Kerana kita terlampau pentingkan kepada kehidupan berbanding dengan ayat Al-Quran. Nak tahu kita ni jauh tak dekat dengan Al-Quran? Kalau kita selalu baca ayat Al-Quran, kita dekat dengan Al-Quran. Tapi kalau kita jangan baca ayat Al-Quran, kita jauh dengan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran merupakan perlembagaan di kalangan orang-orang Islam. Yang kita puasa pada hari ini, perlembagaan yang terdapat dalam ayat Al-Quran. Kalau orang tak puasa, apa pula hukuman? Perlembagaan ada dalam ayat Al-Quran. Orang jimat di siang hari, ada perlembagaan dia, ada hukuman dia, ada undang-undang dia. Begitu juga dalam semua aspek kehidupan kita ada dalam ayat Al-Quran. Itu yang Allah sebut ayat yang terakhir, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini dah cukup sempurna bagi kamu agama kamu. Al-Quran tidak ada cacat celah, kekurangan yang ada pada Al-Quran memiliki kesempurnaan sebagaimana Allah memiliki sifat kesempurnaan. Kerana Al-Quran itu daripada Allah. Kalau orang nak marah pada Al-Quran, marah, tapi dia rugi. Kita ni alhamdulillah kerana ada tazkirah, ada setengah-setengah negeri diharamkan tazkirah, dan terbalik lagi hukuman dalam dunia pada hari ini. Sembahyang sunat, tarawih sunat, belajar ilmu agama itu wajib, tetapi belajar ilmu agama itu diharamkan. Sembahyang sunat digalakkan. Sedangkan kita pernah mendengar hadis-hadis Nabi SAW ada menceritakan kepada kita bahawa amal ibadah yang dilakukan tanpa ada ilmu maka ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar ilmu adalah lebih baik daripada sembahyang disimpulkan. Mungkin pihak sobat ni tahun depan boleh ubah, tak ada sembahyang tarawih, buat tazkirah. Kerana duduk dalam majlis ilmu lebih baik daripada sembahyang disimpulkan. Duduk dalam majlis ilmu lebih baik daripada sembahyang disimpulkan. Hari ini orang nak kejar 8 rakaat, mansuh tazkirah. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah tazkirah, kerana tazkirah itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Orang yang menolak tazkirah bukan dari kalangan orang yang beriman. Orang yang benci kepada tazkirah bukan dari kalangan orang beriman. Ayat Al-Quran adalah tazkirah yang paling utama kepada diri kita. Kalau kita dah khatam ayat Al-Quran, beli Al-Quran yang ada makna, dalami makna yang terdapat dalam ayat Al-Quran. Kita dah pandai baca Al-Quran, kita dah main baca Al-Quran, mendalami makna yang terdapat dalam ayat Al-Quran. Kerana pada hari ini ramai di kalangan umat Islam meninggal Al-Quran, tak pandai baca Al-Quran berapa ramai, tak boleh baca Al-Quran berapa ramai. Hanya ditargetkan Al-Quran ini cukup khatam sekali sudah habis. Rugi kalau kita ada berpandangan sedemikian rupa. Al-Quran hanya untuk sekali dibaca.
Habis bila? Masa dah jam 6 dahulu. Bila pula mengaji? Lepas mati. Siapa mengaji? Ahli keluarga mengaji. Berapa lamakah ahli keluarga mengaji untuk kita berada di alam barzakh? Agak-agak berapa lama dia boleh duduk atas kubur untuk baca Al-Quran kepada kita? Boleh duduk dalam masa sebulan? Tak sampai tu. Lepas saja jenazah dikebumikan dalam kubur, ahli keluarga akan balik setengah jam selepas pada itu. Bila pula dia datang melawat kita? Hari raya. Itu kalau dia datang. Kalau dia tak datang, kalau datang boleh baca Al-Quran, cukup baik. Tapi kalau datang, baca Al-Fatihah, Qul Huwallahu Ahad. Itu pun baiklah kalau dah dapat. Yang kita risaunya tak dapat langsung tak maziarah. Nak doa untuk pada ahli keluarga di rumah pun tak boleh. Generasi-generasi yang pada zaman dahulu menitik beratkan berkaitan dengan Al-Quran terlebih dahulu sebelum subjek-subjek lain. Al-Quran, kerana nilai Al-Quran dalam dunia tak nampak, hari akhirat nampak besarnya nilai Al-Quran. Ada orang yang habiskan duit belanja tuition untuk anak mahir bahasa Inggeris, tetapi tak boleh nak belanjakan duit untuk tuition Al-Quran. Bila mati saja ayah dia, anak langsung tak boleh baca Al-Quran. Bahasa Inggeris berapa boleh bercakap. Ayat Al-Quran untuk nak baca, sedekahkan kepada arwah ayah dan juga mak dia, tak boleh baca. Siapa yang bersalah? Tak meniti berat berkaitan dengan ayat Al-Quran. Imam-imam zaman dahulu, termasuk Imam Asy-Syafi'i, Imam Bukhari, imam-imam semua, mereka ini di kalangan orang yang hafaz Al-Quran. Kebanyakannya belum sampai umur 20 tahun mereka dah hafaz Al-Quran. Kita ni yang tak hafaz Al-Quran, cari satu alternatif ikhtiar untuk kita boleh baca Al-Quran. Tak hafal pun tak apa, boleh baca Al-Quran. Biar ada masa kita untuk baca Al-Quran. Kerana apa? Sayyidina Ali karramallahu wajhahu menyebut, siapa dia membaca ayat Al-Quran satu huruf dalam sembahyang sambil berdiri, dia akan mendapat 100 kebajikan. Baca Al-Quran sambil berdiri dalam sembahyang, dapat 100 kebajikan. Tuan Imam cukup baiklah. Satu malam dia sembahyang berapa rakaat? Satu rakaat berapa muka surat dia baca? Satu muka surat ada berapa huruf? Nak kira tu berapa tu? Wallahu a'lam, Allah yang Maha mengetahui. Tapi janji Allah dia bagi. Inna wa'dallahi haqqan. Sesungguhnya janji Allah itu sebenar. Siapa dia baca Al-Quran dalam sembahyang sambil duduk, dia akan mendapat satu huruf 50 kebajikan. Paling tidak Al-Quran kalau baca tak ada sembahyang, dapat satu huruf 10 kebajikan. Baca Al-Quran tak ada sembahyang, jangan baca Al-Quran dalam masa junub. Orang perempuan yang masa haid tak boleh baca Al-Quran. Orang lelaki pun kalau lepas Jumaat tu tak boleh baca Al-Quran. Masa junub tak boleh, haram. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, siapa dia baca Al-Quran tanpa wudu, satu huruf dia akan dapat 10 kebajikan. Nak cerita di sini, Al-Quran apa jua keadaan kita baca pun akan ada kebaikan dia. Jangan baca dalam tandas. Jangan baca dalam tandas, jangan baca dalam keadaan kita berjunub, jangan baca dalam keadaan kita tempat-tempat yang tak elok, itu tak boleh. Dalam bulan Ramadan ini Nabi SAW tadarus dengan malaikat 2 kali sehari. Kita ambil peluang dalam bulan Ramadan ini untuk memperbanyakkan baca Al-Quran. Kalau kita tak pandai baca Al-Quran dalam bulan Ramadan, peluang yang terbaik untuk kita belajar Al-Quran. Peluang yang terbaik. Kerana kita tak sibuk dengan makan, tak sibuk nak pergi main, tak sibuk dah dengan benda-benda yang aktiviti biasa kita buat di luar daripada bulan Ramadan. Ini peluang kita untuk kita nak belajar Al-Quran. Kemenangan-kemenangan yang dicapai oleh umat Islam zaman dahulu kerana ada Al-Quran dalam dada mereka. Imam Hasan Al-Banna sendiri pun nak cari tentera-tentera dia, cari dari kalangan orang yang hafal Al-Quran qiyamul lail.
Salahuddin Al-Ayyubi sendiri pun mencari tentera-tentera dari kalangan orang yang membaca Al-Quran dan juga Qiyamul Lail. Kekuatan jiwa seseorang itu terletak pada Qiyamul Lail dan baca Al-Quran. Putus dengan Al-Quran, putus dengan kekuatan yang Allah nak bagi kepada kita. Maka tidak hairan kita pada hari ini cukup banyak peluang kita untuk mempelajari ayat Al-Quran. Maka kalau kita tak dapat, kita akan berasa rugi. Kerana apa? Huruf yang terdapat dalam ayat Al-Quran cuma 28 huruf. Baris atas, baris bawah, baris depan, baris dua di atas, baris dua di bawah, baris dua di hadapan. Itu sahaja kod-kod yang terdapat dalam ayat Al-Quran. Kalau kita ambil masa tak sampai sebulan, kalau kita fokus betul-betul, insya-Allah kita akan dapat. Nak, tak nak, itu saja. Antara yang kedua pula, di antara ciri-ciri kita ni dekatkah, jauhkah dengan Al-Quran? Yang kedua, mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Orang yang baik dari kalangan kamu, kata Nabi SAW, orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Orang yang belajar Al-Quran, Nabi kata orang baik. Orang mengajar Al-Quran, orang yang baik dari kalangan kamu. Guru Al-Quran, guru itu termasuk dari kalangan orang yang Allah, Nabi SAW jamin dari kalangan orang yang terbaik. Tak boleh mengajar orang lain, tak apa. Boleh mengajar anak, isteri, alhamdulillah, cukup besar. Cukup besar. Anak kita boleh baca Al-Quran hasil daripada didikan kita yang mengajar kepada dia Al-Quran. Anak kita boleh membaca Al-Quran dengan laju kerana apa? Kerana sebab kita mengajar dia Al-Quran. Tu guru zaman dahulu kalau bab mengaji Al-Quran tak kena, tak betul, memang kena rotan. Nak ambil berat berkaitan dengan Al-Quran, jangan ambil mudah. Itu yang dia buat. Hasilnya tengoklah anak-anak murid dia yang pada hari ini boleh baca Al-Quran dengan sebaik yang mungkin. Masa dahulu duk marah kepada guru kerana gurunya selalu rotan kepada dia. Hari ini kalau guru tu masih hidup, nak pergi peluk guru kerana boleh mengajar Al-Quran kepada dia. Nak pergi peluk guru. Guru yang mengajar Al-Quran walaupun dah meninggal berpuluh-puluh tahun, berapa ramai anak murid yang dia ajar boleh baca Al-Quran. Anak murid ini menjadi pewaris kepada dia untuk teruskan mengajar Al-Quran. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersempena dengan bulan Ramadan ini, kita menghidupkan bacaan Al-Quran untuk ganti kepada kita tak makan dengan tak minum, dengan tak bercakap banyak. Kita tak boleh nak bercakap benda-benda yang tak elok dalam bulan Ramadan. Ganti dia baca Al-Quran. Nak makan tak boleh, nak minum tak boleh sebab kita berpuasa. Ganti dia Al-Quran. Basahkanlah lidah-lidah kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Kenyangkanlah perut kita dengan huruf-huruf Al-Quran. Nafaskanlah setiap nafas yang kita keluarkan itu dengan sebutan huruf-huruf Al-Quran yang kita baca. Semuanya itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu amal ibadah untuk menjadi bekal kepada kita pada hari akhirat. Orang lain dah tak boleh nak tolong kita, tak apa. Al-Quran yang kita masa hidup dulu kita baca, ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Al-Quran penerang di dalam kubur setelah kita berada di alam barzakh. Kalau jauh dengan Al-Quran, kubur kita macam mana? Wallahu a'lam. Tuan-tuan boleh fikir sendiri, saya pun boleh fikir sendiri. Untuk nak ambil bekal kita balik di alam barzakh, kita boleh cari bekal dalam dunia pada hari ini. Ambillah Al-Quran. Kata Imam Asy-Syafi'i, tidak ada amal ibadah yang paling baik selepas daripada sembahyang membaca Al-Quran. Tidak ada amal ibadah yang paling baik selepas daripada sembahyang, sama ada sembahyang sunat, sembahyang fardu, tak kira, iaitulah belajar Al-Quran. Jadi saya rasa satu setuju untuk sebagai tazkirah pada malam ini sebab nama tazkirah. Kan? Saya pun tak duduk bersila, duduk macam ni, lemah sikit. Lemah tu nama tu. Kan? Duduk bersila rasa seronok tu lah. Kan? Tuan-tuan tu lah duduk pada lutut, nampak kan?
Jadi ramai dah saya tengok dalam komen kan berkaitan dengan pengharaman tazkirah ni, ada orang kata macam ni, macam-macam, tapi majoritinya orang nak kepada majlis ilmu. Yang tak nak kepada majlis ilmu ni sikit. Majoritinya ramai orang nak kepada majlis ilmu agama. Apa sampai dia kata yang tak nak majlis ilmu ni bengong, dia kata. Yang tak nak pada majlis ilmu ni bengong, dia kata. Betul lah tuan-tuan ya. Jadi sekali dulu, mudah-mudahan apa yang disebut pada malam ini memberi peringatan kepada diri saya sendiri dan juga kepada kita semua yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita, merahmati kita, dan kita sama-sama tanam azam untuk mengkhatamkan Al-Quran. Kalau tak dapat khatam Al-Quran, biar kita boleh baca Al-Quran dan bulan Ramadan. Tak payah banyak-banyak. Ambil dia 1 tahun 1 juzuk, tak apa. Kita nisbah 680. Orang yang 320 tak apa. Kalau kita ni 150, gunakanlah kudrat kita yang ada itu. Orang yang dah 320 tak apa, biarkan dia sebab dia mesti kita ni cuma 125 saja. Okey, 125 tak apa lah. Kalau 80 km sejam tak apa, 80 km sejam. Yang penting kita sampai kepada tempat yang kita nak tuju. Perjalanan orang nak menuju ke syurga, ada yang sepantas kilat, ada yang berjalan kaki, ada yang berlari, macam-macam. Yang penting sampai kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.